Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amalina binti Ibrahim bernombor matrik A182904. Pada hari ini, saya akan membentangkan pelan pembangunan Kulim Kedah dalam jangka masa 5 tahun dan 30 tahun akan datang. Sebelum itu, saya ingin menerangkan mengenai Transformasi Nasional 2050 yang merupakan satu inisiatif pembangunan negara yang merangkumi tahun 2020 hingga 2050. Inisiatif ini akan dipacu oleh matlamat dan sasaran yang jelas selama 30 tahun yang akan dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan dari tahun 2017 hingga 2019. TN50 ini telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ketika bajet 2017 dibentangkan dan tujuannya adalah bagi membina negara secara progresif mengikut aspirasi rakyat. Jadi, disebabkan saya merupakan anak kelahiran Kedah dan dibesarkan di Kulim Kedah, saya memilih bandar ini sebagai projek bandar mapan saya. Kulim yang terletak di selatan negeri Kedah merupakan bandar ketiga terbesar di Kedah dengan keluasan 765 km persegi. Berikut merupakan gambar dahulu dan kini Kulim yang diambil daripada internet. Terdapat 3 aspek yang penting dalam pembangunan mapan iaitu ekonomi, alam sekitar dan sosial. Jadi, saya akan menyatakan rancangan jangka pendek iaitu dalam masa 5 tahun bagi Kulim dengan menggunakan 3 aspek tadi. Pertama sekali, bagi aspek ekonomi, kita haruslah mempergiat penghasilan produk industri kecil sederhana dengan mewujudkan dana dan program sokongan untuk usahawan tempatan. Selain itu, memfokuskan kepada pembangunan keusahawanan di sektor-sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan. Juga, pelan pembangunan dari segi ekonomi yang lain adalah dengan memudahkan pelaburan asing dan tempatan. Misalnya dengan pemberian insentif pajakan dengan menawarkan pengecualian atau pengurangan cukai kepada pelabur untuk tempoh tertentu. Ini dapat melibatkan pengecualian cukai korporat, cukai keuntungan modal atau pelbagai insentif pajakan lainnya yang dapat menarik pelaburan. Yang kedua adalah dengan memberikan tanah dan infrastruktur yang murah, menyediakan tanah industri dengan kos yang berpatutan atau memberikan insentif untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, elektrik dan air di kawasan industri. Ini dapat menurunkan kos penanaman modal bagi pelabur. Yang terakhir adalah dengan menyediakan bantuan kewangan dan subsidi untuk membantu menutup kos modal atau operasi tertentu terutama bagi industri atau sektor yang dianggap strategik. Dari aspek alam sekitar pula, mewajibkan amalan 3R iaitu mengurang, guna semula dan kita semula. Misalnya, dengan teknologi dan inovasi seperti pemilihan sisa pintar yang akan memisahkan dan mengelompokkan automatik bahan kita semula. Selain itu, memperbanyakkan tong sampah kita semula dan memberikan pendidikan kesedaran awal di sekolah. Dengan mengamalkan dan memupuk sikap 3R dalam kalangan masyarakat, kita dapat mengelakkan daripada membazir sumber-sumber di dunia. Pelan pembangunan mapan yang kedua dari aspek alam sekitar ialah melaksanakan minggu bebas kenderaan secara berkala. Dengan itu, kita dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mencuba alternatif pengangkutan seperti berbasikal dan berjalan kaki. Juga, sumber udara dan persekitaran dapat dipelihara semula. Seterusnya, dari aspek sosial, projek perumahan gelandangan akan dilaksanakan dengan membina perumahan gelandangan yang dapat menampung 250 gelandangan. Di dalam perumahan gelandangan tersebut, pusat sokongan akan menyediakan bantuan dan perkhidmatan sepanjang masa, termasuk penjagaan kesihatan mental, bantuan pekerjaan dan sokongan untuk keperluan asas. Bantuan kesihatan mental dan rawatan penyalahgunaan bahan juga akan diadakan bagi menyediakan akses kepada perkhidmatan rawatan kesihatan mental dan penyalahgunaan bahan termasuk perundingan dan sokongan yang bersifat holistik. Akhir sekali, ia juga menawarkan program pembangunan kemahiran untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan membolehkan golongan gelandangan menjadi lebih bebas secara ekonomi. Yang kedua ialah dengan memperkasakan sektor pendidikan dengan menambah baik keselesaan prasarana sedia ada, misalnya capaian akses internet di setiap sekolah dan universiti secara percuma dengan kelajuan yang tinggi. Selain daripada rancangan jangka masa pendek, rancangan jangka masa panjang iaitu dalam 30 tahun juga dipelankan. Dari segi ekonomi, rancangannya adalah dengan meningkatkan jumlah kilang-kilang yang berteknologi tinggi. Sebelum ini, Kedah terkenal sebagai negeri jelapan padi.
Dengan membuka banyak industri kilang, Kedah bakal menjadi negeri yang berteknologi tinggi. Jadi, untuk membangunkan Kulim, sektor industri harus difokuskan. Dengan itu, sekaligus dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi penduduk di Kulim. Berikutnya, mengembangkan sektor pelancongan dengan membina lebih banyak taman tema, muzium dan tempat menarik. Juga mewujudkan kawasan eko pelancongan yang berkonsepkan alam semula jadi. Pembinaan tempat tarikan pelancong di Bandar Kulim dapat meningkatkan sumber ekonomi negara. Dari sektor alam sekitar pula, memelihara alam semula jadi seperti hutan simpan, pulau-pulau dan pantai untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Yang kedua ialah dengan mengeluarkan akta bagi mewajibkan penggunaan teknologi mesra alam. Misalnya penggunaan tenaga solar yang mampu mengurangkan kos tenaga elektrik mesra alam dan selamat. Selain itu, penggunaan teknologi mesra alam juga akan mengurangkan pelepasan karbon ke udara. Akhir sekali, dari aspek sosial, pelan pembangunan jangka masa panjang yang telah dicadangkan adalah pendidikan berasaskan teknologi. Contohnya augmented reality dan virtual reality. Penggunaan teknologi AR dan VR dalam pendidikan untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih imersif. Contohnya aplikasi VR yang membolehkan pelajar menjelajahi sejarah atau sains dalam persekitaran maya yang realistik. Selain itu, penggunaan e-penerbitan dan e-buku yang memudahkan pelajar untuk mengakses sumber pembelajaran dalam format digital. Ini membantu mengurangkan beban buku fizikal dan membolehkan akses mudah kepada pelbagai bahan bacaan. Yang kedua ialah pengangkutan REL LRT, meningkatkan mobiliti dan pemanggil kepada penggunaan pengangkutan awam. Sistem pengangkutan awam juga akan diintegrasikan di dalam perancangan guna tanah dengan menggunakan konsep pembangunan berorientasikan transit TOD.